Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini sebelum kita mula kelas, kita akan baca doa untuk belajar. Jadi tanda tangan bagi pelajar muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga ilmu yang kita perolehi hari ini akan diberkati oleh Allah insya-Allah. Baik, hari ini kelas 302, hari Khamis 1 hari bulan 7 tahun 21 tahun 2021, dah masuk bulan 7. Okey, subjek matematik bab yang ke-9, standard pembelajaran kita 9.13. Okey, kamu boleh tengoklah. Yang atas ni cikgu baca buku model inspirasi muka surat 100. Okey, 9.13 menyiasat dan membuat inference tentang hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus tersebut. Okey, yang hari ini kita akan belajar diberi satu garis lurus, diberi pada kamu satu garis lurus. Okey, diberi satu garis lurus dan dia akan bagi satu titik bersama dengan koordinat dia. Dia nak kamu nyatakan sama ada titik itu dia berada pada garis lurus ini ataupun tidak. Dia bagi satu persamaan. Contohlah Y. Okey, dia bagi satu persamaan. Persamaan dia contoh. Dia bagi Y sama dengan 3X tambah 2. Contoh sama ada titik yang diberi berada pada garis lurus ni ataupun tidak berada pada garis lurus. Jadi macam mana kita nak tentukan? Cara kita nak tentukan dia ialah, okey, kita buat soalan yang pertama. Yang ni. Tentukan sama ada, boleh tengok dekat buku masing-masing. Tentukan sama ada titik berikut terletak pada garis lurus Y sama dengan 3X tolak 4. Mana titik tu? Titik tu yang ni, P. Koordinat dia adalah 3, 5. 3 tu adalah X. 5 itu adalah Y. Macam mana kita nak buktikan dia? Kita tulis dulu persamaan yang diberi, persamaan garis lurus. Y. Yang dibagi adalah Y sama juga dengan 3X tolak 4. Okey, Y sama dengan 3X tolak 4. Jadi titik yang diberi contoh yang ni contoh yang ni, titik yang diberi dia adalah P 3 ini adalah X 3 dan 5. Okey, itu titik dia. Jadi kita nak buktikan sama ada dia titik P ni berada pada garis lurus, dia berada pada garis lurus Y atau tidak titik P ni. Okey. Salin balik persamaan dia Y sama juga dengan 3X tolak 4. Okey, titik P ni ini X yang depan, ini Y. Jadi kita ganti Y kita bulat atas dia 5 dan X kita bulat atas dia 3. Jangan tertukar. Jadi kita salin saja balik. Y ni dah tak ada, kita gantikan dia dengan 5. Okey. Ni ganti dengan yang ni. Ganti dengan 5 ni. Y tak ada, hilang. Gantikan dengan 5 dan 3 dalam kurungan X dah jadi 3. X dah jadi 3 tolak 4. Okey. Yang sebelah kiri kita tahu jumlah dia 5. Yang ni, jumlah ini sama atau tidak dengan ni? Macam mana kita nak bukti? Guna kalkulator 3 darab 3 tolak 4. 3 darab 3 tolak 4. Okey, 3 darab 3 kurungan tolak 4. 5. Jadi, kita dapat 5. Ni kita salin balik. Ini 5. Dan jumlah yang baru kita dapat daripada kalkulator tadi, jumlah ni semua kita dapat tadi 5. Okey. Jadi 5 dan 5 sama. Kanan dan kiri dia sama. Jadi bila sama, kamu buatlah ayat P terletak pada garis lurus itu. Garis lurus apa? Y sama dengan 3X tolak 4. Jadi buat ayat dia lah. P
buat ayat. Sama macam tapi terletak pada garis lurus itu. Garis lurus itu. Kalau tak, tulisan cikgu ni memang tak cantik. Jadi kamu boleh refer pada yang ni lah. Kat buku masing-masing. P terletak pada garis lurus itu. Okey, baik. Contoh yang pertama. Cikgu tinggalkan A. Kita pergi kepada latihan B. Mirip juga. Soalan dia mirip. Jadi kita masih lagi menggunakan Y sama dengan 3X tolak 4. Okey. Tapi yang beza dia apa dia? Yang beza dia adalah titik ni. R ni. R ni 4 dan 6. Jadi kita ambil titik barulah. R 4 dan 6. Kita nak buktikan 4 dengan R ni berada atau tidak dekat garis lurus ni. Kalau tadi P kita dah buktikan dia sama, jadi dia terletak di sini. Ada. R ada ke tidak? Jadi kita salin balik. Y sama juga dengan 3X tolak 4. Okey. Jadi ini X, ini Y. Kita gantikan X dan Y dalam persamaan ni. Hati-hati ambil Y ambil Y, X ambil X. Okey, bulatkan Y 6. Y akan jadi 6, X dia akan jadi 4. Dan proses seterusnya, langkah seterusnya salinlah 6 sama dengan, sebab Y tadi kita dah gantikan dengan 6. 6 sama dengan 3. X juga hilang, gantikan dengan 4 tolak 4. Okey, jadi sekarang kita nak buktikan ni dah 6. Sama ada 3 darab 4 tolak 4 ni sama ke tak dengan 6? 3 darab 4 tolak 4. 3 darabkan dengan 4 tolak 4. 8. Okey, kita tulislah. Ini salin balik. Ini 6. Sama juga dengan 6. Ini 8. Jadi tidak sama. Dia tidak sama. Tidak sama. 6 tidak sama dengan 8. Bila dia tidak sama, jadi titik, buatlah ayat kamu. Titik R tidak terletak pada garis lurus. Buat ayat macam ni. Dalam buku kamu tengok buku kamu tak ada. R tidak terletak pada garis lurus itu. Buatlah ayat. R tidak terletak pada garis lurus itu. Terletak. Tidak terletak pada garis lurus itu. Okey. Jadi R tidak, P ya terletak. Jadi cikgu suruh kamu cari titik Q, sama ada dia terletak, dia sama atau dia tak sama, kanan dan kiri. Buktikan macam tu. Okey. Begitu juga dengan kita tengok kita ini Y sama dengan 3X tolak 4. Sekarang kita tengok dia bagi persamaan lain, garis lurus. Garis lurus bagi persamaan seterusnya. Soalan nombor 2. Kaedahnya masih sama, cuma bentuknya berbeza. Okey, ni bentuk AX tambah BY sama dengan C yang ni. Tentukan sama ada titik berikut terletak pada garis lurus 3X tambah 4Y sama dengan 24. TP3. Cikgu akan tunjuk contoh je. Yang 2 ni. Yang ni cikgu nak kamu buktikan. Okey. Sebagai latihan. Okey, baik. Kita ambil sekarang persamaan garis lurus dia dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Kita salinlah. Cikgu akan salin yang ini. Ini kena salin supaya kamu nampak dengan jelas persamaan garis lurus yang dia bagi, iaitu 3X tambah 4Y sama juga dengan 24. Okey, baik kelas. Soalan contoh yang pertama yang diberi S44. Ada dia berada pada garis lurus ni ataupun tidak. Jadi langkah seterusnya
Kita salin balik yang ini. Kita salin balik. 3x tambahkan dengan 4y sama juga dengan 24. Okey. Jadi ini x, ini y. Okey, jangan tertukar. Yang depan tu x, yang belakang tu y. Bulatkan x, letak 4. Bulatkan y, letak juga 4 sebab nilai dia sama. Okey kelas. Jadi kita gantilah. 3 kita gantikan dengan 4 tadi ni. Dah tak ada x sebab kita akan gantikan dengan nilai yang diberi 4. Okey, tambah 4 kita gantikan juga dengan 4 sama juga dengan 24. Jadi kita nak buktikan sama ada ini nilai dia sama dengan 24. Adakah hasil tambah semua ni sama atau tidak dengan 24? Okey, 3 darab 4 tambah 4 darab 4. Kalkulator, guna kalkulator. 3 darab 4 tambah 4 dalam kurungan. Kalau kamu ada kalkulator, guna sama macam cikgu ni. 28. 3 darab 4, 4 darab 4 tadi. 3, 4, 4. Okey, jawapan dia 28. Jadi jawapan dia yang dibagi 24 dan 28. Yang ini, yang kita dapat tadi dia 28. Okey, yang ini 24. Okey, kiri. Bahagian kiri kita tak sama dengan buku tapi sama je sebenarnya. Jadi cuma je dia buat kanan sini kan, kiri cikgu buat kiri sini. Kiri 28, ini 24 jadi okey, jadi tak sama. Jika tidak sama, apa dia mahu maksud apa? Tak sama maksudnya tidak sama. Bila dia tidak sama, buatlah ayat. Ayat dia ni. S tidak terletak pada garis lurus itu. Tu je lah ayat dia. Sebab dia tidak sama. Kiri dan kanan tidak sama. Jadi dia tidak terletak pada garis lurus itu. Okey. Untuk contoh yang kedua ni, ikut sama macam yang cikgu ajar ni. Cikgu nak kamu cari A, titik bagi T dan titik bagi U. Adakah dia berada pada garis lurus 3x tambah 4y sama dengan 24 ataupun bukan. Okey. Untuk soalan nombor 2, cikgu tinggalkan A dan B. Baik. Seterusnya. Pergi kepada soalan nombor 3. Masih lagi muka surat 100. Soalan nombor 3. Tentukan, ini bentuk lain pula. Kan kita ada 3 bentuk. Ini bentuk yang ketiga. Tentukan sama ada titik yang berikut terletak pada garis lurus 3x. Okey. 3x tambah y per 4 sama dengan 1 atau bukan. Inilah garis lurus sekarang. Yang dibagi. Jadi kita salin dulu. Garis lurus dia kita salin dulu. X per 3 tambah y per 4 sama juga dengan 1. Okey, apa titik dia tadi? Titik dia adalah V. V sama dengan negatif 6 dan 2 12. Dia bagi. Jadi, salin baliklah persamaan dia iaitu X per 3 tambah Y per 4. Y per 4 sama juga dengan 1. Ini X, ini Y. Okey kelas. Jadi, bulatkan X. Dia akan jadi negatif 6. Bulatkan Y, dia akan jadi 12. Jadi, kita tulis nilai yang baru yang kita ganti tadi. Negatif 6 bahagikan dengan 3 tambah 12 bahagikan dengan 4 sama dengan 1. Jadi, kita nak tengok sama tak nilai kiri dan juga nilai kanan. Kanan 1 sama tak nilai dia. Jadi, negatif 6 bahagikan dengan 3. Guna kalkulator pun boleh. Negatif 6 bahagi 3 dapat negatif 2.
Ini kita dapat negatif 2. Tambah 12 bahagi 4. 12 bahagikan dengan 4 dapat 3. Okey. 12 bahagi 4 dapat 3. Sini 3. Okey, dapat 3. Sama dengan 1. Betul tak? Negatif 2 tambah 3 ni kita guna kalkulator. Negatif 2 tambah 3. 1. Okey. Jadi, nilai yang kita dapat ni, kita tambah ni, negatif 2 tambah 3 ni, yang ini kita dapat 1 dan ini dapat 1. Jadi, boleh perhatikan dekat sini, kanan, kiri dan kanan sama. Jadi, bila dia sama, samalah. Kiri dan kanan sama. Jadi, ayat dia, apa yang perlu kita tulis? V terletak pada garis lurus itu. Sebab apa? Sebab hasil daripada yang kita buktikan kanan dan kiri dapat 1 sama. Jadi inilah hasil dia. Okey. Untuk soalan nombor 3 bagi titik V negatif 6 dan 12. Okey, baik kelas. Cikgu tunjuk satu lagi untuk soalan nombor 3. Persamaan yang sama, cuma titik yang lain dibagi. Titik lain disuruh kamu buktikan dia berada pada garis lurus X per 3 tambah Y per 4 sama dengan 1 atau tidak. Jadi titik tu nama dia X, negatif 9 dan juga 8. Okey. Negatif 9 dan juga 8. Salin balik persamaan di atas. X per 3 tambah Y per 4 sama dengan 1. Okey. Ini X, ini Y. X negatif 9, Y 8. Okey. Tulis balik. Nilai yang baru negatif 9 bahagi 3 tambah 8 bahagikan dengan 8 bahagikan dengan 4 sama dengan 1. Jadi nilai ni kita nak buktikan ini sama tak dengan 1. Okey. Negatif 3 bahagi 3. Guna kalkulator, jawapan dia negatif 3. Okey, tambah 8 bahagi 4 2. Okey, ini 1 lah. Ini 1 sebab kita turunkan balik nilai dia. Negatif 3 tambah 2. Jawapan dia negatif 1. Negatif 3 tambah 2. Jawapan dia negatif 1. Negatif 1. Tidak sama. So, tidak sama. Jadi, kamu buat ayat lah. Ayat dia ialah X tidak terletak pada garis lurus itu. X tidak terletak pada garis lurus itu. Tidak terletak pada garis lurus itu. Tulislah. Dia tidak terletak pada garis lurus itu. Garis lurus apa? Garis lurus X per 3 tambah Y per 4 sama dengan 1. Okey? Ini untuk cikgu bagi yang ni ada 2 contoh. Cikgu tinggalkan pada kamu untuk cari sendirilah. Sama ada titik bagi, untuk soalan nombor 3, titik bagi W. Adakah ia terletak pada persamaan tersebut? X per 3 tambah Y per 4 sama dengan 1. Baik, untuk hari ini itu sahaja. Tahniah dan terima kasih kepada yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum.